warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Speaker. Pertamanya, patut merapat sembah menjunjung kasih dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan ucap selamat kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darul Ta'zim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku pada 22 November 2021 bersamaan 17 Rabiul Akhir 1441 Hijrah. Patut berdoa semoga Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Permaisuri Johor dilanjutkan usia dalam keafiatan dan sentiasa berada dalam limpah rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga di bawah naungan Tuanku negeri Johor bertambah aman, makmur dan sejahtera. Daulat Tuanku. Yang Berhormat Tuan Speaker, sidang bajet tahun 2021 untuk bajet 2022 menjadi sejarah kepada saya, Pariyani, kerana tak dapat masuk 3 hari berturut-turut. Rekod negatif 3 hari, tapi oleh kerana peringkat awal tu diuji melalui ILO, awalnya negatif, tapi lepas tu negatif bila bawa ke PCR di peringkat kementerian, tapi dianggap dah positif awalnya. Baru hari inilah saya dapat berucap yang sebenarnya bukannya positif, tetapi kerana keprihatinan dan juga kebimbangan pihak yang bertanggungjawab iaitu KKM minta supaya saya tak dapat masuk ataupun tak boleh hadir dalam sidang Dewan ini. Jadi di sini jelas kepada kita bahawa COVID-19 yang melanda negara kita pada hari ini masih berada dalam keadaan membimbangkan pada semua pihak. Semua masih berhati-hati dalam keadaan menghadapi pandemik COVID-19. Jadi dalam hal ini, Pariyani berterima kasih kepada pihak KMM yang begitu menjaga hasrat kerajaan dan hasrat rakyat supaya ahli-ahli Dewan yang ada di dalam Dewan ini selamat daripada COVID-19 dan kita dapat terus berkhidmat kepada rakyat dalam tempoh selagi belum dibubarkan. Pariyani menyokong kenyataan Yang Berhormat Menteri Besar Johor bahawa politik Johor lebih menumpukan kepada masalah rakyat. Saya simpulkan kepada 4M disebabkan oleh COVID-19. Pertama, masalah ekonomi rakyat. Kita sedia maklum bahawa keadaan ekonomi rakyat pada hari ini, khususnya bagi kalangan mereka yang bekerja bukan kerajaan, sama ada di peringkat swasta, kelang dan peniaga-peniaga, kantin, sekolah, kantin kelang. Berapa banyak yang tutup disebabkan oleh masalah tidak ada operasi yang dapat dijalankan, terutamanya pada peringkat awal PKP. Dan ini jelas kepada kita bahawa perlunya perhatian kepada semua pihak, bukan sahaja kerajaan, bukan sahaja ahli-ahli politik, bahkan kepada semua rakyat untuk menjaga negara kita ataupun negeri Johor ini daripada isu COVID-19. Perkara yang kedua, M yang kedua adalah pekerjaan. Masalah pekerjaan yang melanda kepada khususnya golongan muda yang baru bekerja ataupun yang baru habis belajar. Berapa ramai hari ini di kalangan mahasiswa ataupun mereka yang ada kelulusan tetapi sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Kerana apa? Kerana
kilang ataupun pihak-pihak tertentu swasta dan sebagainya mengecilkan operasi mereka. Ada di kalangan kilang-kilang besar pun bukan mengecil, tutup. Sebagai contohnya kita lihat berapa banyak hotel-hotel besar di Johor Bahru yang tutup operasi mereka dalam tempoh PKP dan dalam tempoh 2 tahun COVID-19 ini. Jadi di sini jelas kepada kita bahawa isu berkaitan dengan masalah pekerjaan yang sepatutnya menjadi satu daripada sasaran ataupun kerja-kerja yang patutnya kita laksanakan dengan lebih baik demi kepentingan rakyat yang kita ingin bantu. Yang ketiga, masalah kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Pada hari ini sejumlah mereka yang mengidap COVID-19, kalau seluruh negara lebih daripada 1 juta ke 2 juta. Kita pun dah tak tengok dah. Kalau dulu kita berebut nak tengok berapa ribu yang kena satu hari, berapa ratus yang mati, berapa juta dah penduduk-penduduk Malaysia yang kena COVID-19. Pada hari ini dah macam tak kisah dah. Suka hatilah berapa nak kena. Sebab apa? Sebab kita dapat melihat apabila kerajaan mengisytiharkan tahap ataupun dipanggil apa, saya pun tak perasan, tapi yang dikatakan tahap keempat, fasa keempat, beberapa negeri habis hotel, penuh orang pergi, penuh pantai orang pergi, penuh mana-mana lah, pusat beli belah, orang pergi, duduk, pergi merayau, pergi ke sana kemari. Seolah-olahnya dah tak macam, tak ada lagi dah COVID-19. Jadi ini satu perkara yang kalau kita lihat, bahawa kesihatan dan kesejahteraan rakyat ini perlu kita pertingkatkan. Makluman daripada kerajaan, pihak kerajaan kepada rakyat, supaya SOP dan sebagainya diperkukuhkan. Supaya gelombang, kalau dulu kita kata gelombang keempat, tak tahu sekarang ni kata kemungkinannya ada lagi gelombang baru. Seperti mana yang kita bimbang yang berlaku di luar negara. Masalah yang keempat adalah masalah ekonomi rakyat, emosi rakyat. Kita lihat hari ini laporan yang tak boleh dinafikan oleh mana-mana pihak tentang kemurungan sebahagian daripada rakyat kita khususnya yang berada di negeri Johor, di Johor Bahru ini. Kerana apa? Kerana pasangannya berada di Singapura, dia berada di Johor. Dah berapa tahun? Nak masuk tahun kedua. Ada yang terus tak balik lagi. Kerana masalah pekerjaan di Singapura, nak masuk dah tak boleh. Yang tinggal di sini, kemurungan. Yang di sana pun, tak kurang juga, murung. Jadi inilah perkara-perkara yang saya yakin dan percaya dengan tema belanjawan Johor 2022 memperhebatkan kesejahteraan rakyat. Saya yakin dan percaya kita bagi pihak, semua pihak, kita akan memberikan sokongan untuk memastikan bajet yang dikemukakan ini sampai betul-betul kepada sasaran. Kita tak mahu kepada apa yang berlaku, nama saja bajet pada sesuatu pihak, pada sesuatu apa ni yang dipanggil sasaran, tetapi tak sampai. Ini yang kita bimbang. Yang hormat Tuan Speaker, para 31 anggaran hasil 1,671 juta ataupun 1.671 bilion anggaran yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Besar ada cabaran-cabarannya. Iaitu bergantung kepada, pertama dia kata kemunculan varian baru dan impak sosioekonomi. Itu sebab saya nyatakan tadi tentang kebimbangan. Kebimbangan saya kepada peningkatan semula penyakit ini disebabkan oleh kita tak menjaga. Tak menjaga dengan patuh, dengan betul bagaimana kehidupan rakyat, iaitu tentang masalah kesihatan mereka. Yang kedua tentang keadaan ekonomi peningkatan negara, peringkat negara dan peringkat antarabangsa. Saya nak peringatkan di dalam Dewan Yang Mulia ini, Yang Hormat Tuan Speaker, antara faktor kepercayaan ataupun keyakinan pelabur-pelabur luar untuk melabur di negara kita
Kita dengar pada hari ini beberapa syarikat besar, syarikat gergasi dunia keluar daripada Malaysia. Kenapa? Tentu ada sebab. Antara faktornya kalau kita lihat, pertama sekali kestabilan politik. Kestabilan politik ini memberikan gambaran kepada dunia bahawa di sini tidak berlaku sebarang perubahan-perubahan dasar kerajaan. Tidak berlaku sebarang bentuk-bentuk yang boleh mengganggu perjanjian sebuah syarikat dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang sangat penting untuk kita ambil tindakan. Sebab tu PH Johor mengambil peranan di sini. Kita merasakan bahawa penting untuk kita berikan tumpuan untuk pembangunan negeri Johor. Kita tak fikirkan politingking. Kita tak fikirkan tentang seperti mana yang berlaku di Melaka. Kita tak nak macam tu. Biar terus sampai ke akhir. InsyaAllah. Dan ini kita harapkan kepada semua. Sebab rakyat memerhatikan orang politik pada hari ini. Kalau ikutkan keyakinan masyarakat kepada orang politik, di antara senarai petugas-petugas ataupun penjawat-penjawat awam, orang politik ini paling rendah dipercayai oleh orang ramai hari ini. Sehingga ada yang kata, yang menyatakan bahawa kalau orang yang mencuri duit, orang yang mencuri harta benda kamu, dia mencuri untuk seseorang. Tetapi orang politik ini mencuri masa depan kamu, masa depan rakyat, dengan janji, dengan itu, dengan ini. Tetapi yang berkeuntungan adalah orang politik. Sebab itu dasar dalam masa kami sebagai kerajaan, antara dasar yang kami tolak, kami berhentikan adalah dasar KMK, Kota Menegak Kerajaan tentang Perumahan. Sebab apa? Kita tahu walaupun kita ni orang politik, tetapi kita tidak mahu mengambil kesempatan sebagai seorang politik, mengambil kesempatan itu untuk kepentingan kita sendiri. Kami orang politik, tapi kami tak nak ambil kedudukan itu. Ini benda yang kita nak buat untuk rakyat. Sebab itulah yang berhormat Tuan Speaker, perkara yang kedua yang dinyatakan oleh Yang Berhormat, saya menyatakan benda ini, saya ulas balik supaya kita dapat bersama-sama menjaga kepentingan kita. Iaitu keadaan ekonomi peningkatan antarabangsa tadi, selain pertama tadi tentang kestabilan politik, perkara yang kedua adalah pemimpin kerajaan yang berintegriti dan beramanah. Kalau kita yang duduk di dalam dewan ini, kita duduk di depan, kaki tangan kerajaan semua berada di belakang kita. Kita yang menentukan dasar kerajaan. Kita yang menentukan corak kerajaan. Kita yang menentukan segala-galanya bagi sebuah kerajaan. Tiba-tiba kita tidak berintegriti. Tiba-tiba kita yang tidak beramanah. Saya dapat surat ni. Surat yang maklum dah 3 hari tak masuk. Tengok-tengok ada surat, saya buka. Surat yang ditulis jemputan Majlis Pelancaran Pelan Anti Rasuah Kerajaan Johor. Cuba kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, ahli-ahli yang berhormat sekalian. 2017 Transparency International Malaysia menyatakan bahawa kedudukan Malaysia pada 2017 pada kedudukan 61 daripada 180 negara. Pada tahun 2018 naik satu tingkat 62. Dan pada tahun 2019 dia jadi lebih baik kepada kedudukan 51. Bila masuk tahun 2020 lonjak balik 2000 jadi pada tangga 57. Masyarakat dunia melihat tentang korupsi negara kita. Mereka melihat tentang perkara-perkara ini, sebab itu pelabur-pelabur takut nak masuk. Apa yang dibimbangkan? Kalau tadi saya sebut, Pariani sebut tadi tentang Pariani tak boleh masuk dewan kerana COVID. Dianggap ataupun dirahagui ada COVID. Dah tak boleh masuk dah. 3 hari tak boleh masuk. Kenapa kita orang Islam
sebagian besar pentadbir kaki tangan kerajaan, sebagian besar yang memimpin negara orang Islam. Saya nak bacakan satu ayat yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 88 yang bermaksud, dan janganlah sebahagian dari kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menghulurkan harta kamu, yakni memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak mengambil sebahagian dari harta orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Yang berhormat Tuan Speaker, kita sebagai orang yang menjaga kepentingan negeri dan rakyat, kita yang menguruskan, kita yang membuat dasar, kita yang menentukan. Kerana politik inilah yang menentukan warna kasut anak ke sekolah. Orang politiklah yang menentukan harga barang dan sebagainya. Kita yang menentukan. Dan apabila kita duduk di situ, janganlah kita mengambil kesempatan. Belum apa-apa lagi, projek belum jalan lagi, baru buka aja, dah macam-macam urusan yang melibatkan rasuah. Orang politik terlibat. Orang yang menguruskan terlibat. Saya bimbang sebagaimana amaran yang dijanjikan oleh Allah SWT tadi. Minta sumbangan sebelum, selepas. Ada yang menerima sogokan, macam-macam lah. Kerja belum ada lagi. Apa yang dikatakan dan dimaksudkan oleh para ulama, makan harta bermaksud mendapat harta dengan menyalahgunakan kuasa, menyalahgunakan kedudukan untuk mendapat keuntungan dengan melakukan perbuatan rasuah, menipu, pecah amanah dan sebagainya. Saya peringatkan pada diri saya, sebab kita pernah duduk di sebelah sana sebagai kerajaan, dan kerajaan dulu pun pernah duduk sebagai pembangkang, dan hari ini jadi kerajaan balik. Tak apalah. Tapi saya peringatkan, kita ada masa untuk kita menilai diri kita seorang-seorang. Betul tak betul kita buat. Kalau hati kecil kita menyatakan buat yang tak betul tu, kita rasa tak apalah. Kena muhasabah betul-betul lah. Supaya kita termasuk di kalangan orang yang bertaubat. Seperti mana hadis Rasulullah SAW yang maksud, Allah melaknat orang yang memberi dan menerima rasuah, serta orang yang memberi jalan kepada kedua-dua, iaitu beri ataupun terima. Allah melaknat. Yang ketiga, perkara yang boleh kita ingatkan kepada pihak kerajaan, iaitu birokrasi. Permudahkan urusan dan peningkatan tempoh kelulusan supaya halangan-halangan ataupun tol pelaburan secara telus ni patutnya dapat dilakukan dengan baik di semua peringkat. Kita lihat bagaimana Indonesia pada hari ini kelapa sawit boleh jadi gula, dan pengeluar utama kelapa sawit sekarang bukan lagi Malaysia, di Indonesia. Jadi sebab itulah saya mencadangkan supaya birokrasi, sesuatu program, projek kerajaan, permohonan daripada mana-mana pihak untuk buka perniagaan ataupun kilang dan sebagainya, kita kena percepat, kena buat yang terbaik untuk kemudahan dan memberi peluang kepada rakyat untuk bekerja. Dan saya hari ini mencadangkan supaya kalau ada pun bentuk-bentuk industri yang nak masuk ni, kita ambil lah industri yang melibatkan tenaga mahir ataupun separa mahir. Sebab itu memberikan keuntungan kepada pekerja-pekerja kita, nilai tambah dengan ilmu yang ada. Yang keempat,
Pariyani mencadangkan supaya infrastruktur, supaya pelabur-pelabur daripada luar boleh bersama memberikan sokongan melabur di negeri kita, infrastrukturnya. Sebab kalau kita lihat sebagai contoh, ada beberapa tempat yang waktu kami dulu di sebelah sana, kita pergi tengok yang katanya nak buat itu, nak buat ini, tapi infrastrukturnya masih belum lagi cukup. Jadi saya mengharapkan infrastruktur ini boleh dimajukan, dilengkapkan. Jadi pelabur-pelabur yang datang tadi akan datang lebih mudah untuk melabur di negara kita, di negeri Johor ini. Yang berhormat Tuan Speaker, Pariyani ingin mendapatkan data terkini tentang beberapa perkara yang melibatkan tentang pekerjaan dan kilang. Yang pertama, berapa buah industri besar dan sederhana yang telah memberhentikan operasinya dan tutup disebabkan pandemik COVID-19. Saya dimaklumkan, Pariyani dimaklumkan khususnya di sebelah Pasir Gudang, beberapa industri kilang ditutup. Bila kilang ini ditutup, tentu melibatkan rakyat yang bekerja. Rakyat yang bekerja ni ada tanggungan lain. Ada anak, ada isteri, ada keluarga, ada pinjaman rumah, pinjaman kenderaan dan sebagainya. Ini menambahkan seperti mana yang saya sebut tadi tentang masalah emosi rakyat apabila berlakunya pandemik COVID-19 ini. Yang kedua, berapa ramai pekerja tempatan yang kehilangan pekerjaan disebabkan oleh penutupan dan pengecilan operasi kilang-kilang yang berkenaan. Nak tahu, supaya dengan data itu, dengan peruntukan yang ada, kita beri kepada sasaran yang betul. Jangan kita peruntukkan, tetapi peruntukan itu tak beri kepada sasaran yang tepat. Ini kita tak nak. Kita dah peruntukkan bajet yang agak besar, maka peruntukan ini sampai kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Melihat kepada para 41 semangat pendemokrasian, Pariyani ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas peruntukan kepada semua wakil rakyat sejumlah 200,000. Alhamdulillah, Pariyani ada pengalaman dulu jadi pembanggang, duduk belah sini, penggal 13. Kita minta dulu, dia kata kalau nak dapat boleh tapi nyeberang sana. Tak apalah, kita duduk sini. Akhirnya kita duduk belah sana, kita bagi orang yang duduk belah sini. Nampaknya kali ini kita duduk belah sini balik, dia bagi lagi banyak lah. InsyaAllah tak apa, kalau kita duduk belah sana pun kita akan bagi, kita tambah lagi pula. Jangan tak percaya. Jangan tak percaya. Ini kita bercakap di dalam Dewan Yang Mulia. Sebab itu pada saya, dulu pun saya bercakap begitu. Dan kita yakin kebenaran akan berada di tempatnya. Kebaikan akan berada di tempatnya. Walaupun kalah tak apa, tak ada masalah. Bukan kalah menang tu sentiasa berada di satu pihak. Kita kena faham di situ. Bekalan, cuma yang Pariyani ingin bertanyakan tentang jumlah yang 200,000 tu sebenarnya kalau untuk bekalan dan juga pengurusan rasanya sangat baik. Tetapi kalau untuk buat projek kerja-kerja kecil, saya rasa Pariyani merasakan ianya sangat terhad. Sangat terhad untuk kita dapat laksanakan. Jadi kena faham tentang itu. Berdasarkan kepada satu lagi, Pariyani mencadangkan kepada pihak kerajaan, sekiranya nak berikan bantuan ini peruntukan, boleh berdasarkan pada jumlah pengundi. Itu adalah lebih baik. Sebagai contoh, Pariyani ada 25,000 pengundi. Tambah dengan pengundi baru 18 tahun ke atas, yang pertama kali mengundi, lebih kurang 13,000. Kalau campurkan ada lebih kurang 35,000 ataupun 38,000 lebih kurang, dekat 40,000.
Tetapi bagi kawasan-kawasan yang berada di bandar seperti Kota Iskandar, Skudai, bandar-bandar lah, penambahannya daripada 60,000 tambah 30,000, tambah 40,000 lagi. Masya Allah. Bayangkan kalau pergi sekadar yang sama dengan kami ni, kami pun kesian juga, sebab ramai di kalangan kita yang wakil rakyat yang duduk dalam kawasan bandar yang penghuninya terlalu ramai. Itu penghuni, penduduk lagi ramai. Jadi saya mengharapkan cadangan supaya bantuan ni boleh berdasarkan kepada jumlah penduduk, jumlah pengundi, untuk dapatkan yang wakil rakyat kita lebih selesa untuk membantu rakyat. Para 45 berkenaan dengan usul JTPD, Jawatan Kuasa Tindakan Pembangunan Daerah. Permintaan kami, walaupun telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, kami ucapkan terima kasih. Tetapi kami mohon supaya pertama kami boleh hadir dengan jemputan, bukannya dengan permintaan. Kami boleh jadi pemerhati tak apa, tapi kami kena hadir setiap kali ada musyawarah yang berkenaan. Yang kedua, kami boleh berikan pandangan, idea, sebab itu kepentingan kepada rakyat juga. Kami bawa pandangan, idea itu untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan peribadi kami. Yang ketiga, boleh buat laporan DON masing-masing. Kita buatkan laporan kita. Walaupun kita tak dibenarkan mengundi, tak apa, tak ada masalah. Dan ini juga permintaan kami daripada dulu. Daripada dulu. Dan kalau ini boleh dibuat, ianya merupakan satu tindakan yang sangat positif daripada pihak kerajaan. Bangsa Johor memang berbeza daripada negeri-negeri lain. Ini benda yang amat baik pada kita. Kita kena mulakan one step ahead daripada negeri lain sepatutnya. Ini yang patut kita kena boleh laksanakan. Mempergiatkan jaminan bekalan makanan Johor. Para 49, saya ingin menarik perhatian kepada Dewan Yang Mulia ini, Yang Hormat Tuan Speaker. Inisiatif pertama, program Pusat Pengumpulan, Pemprosesan dan Pembukusan melibatkan Johor Biotech dan Syarikat Peneraju. Ini satu benda yang kita lihat sangat baik sekiranya dapat dilaksanakan dengan betul dan betul-betul berfokus kepada hasil pertani di kampung-kampung. Waktu pandemik yang ketat hari itu, berapa ramai petani yang menanam pisang terpaksa tengok saja pokok pisang yang masak di atas pokok. Tak boleh dipasarkan. Terpaksa membiarkan beratus-ratus, berpuluh-puluh tan nenas di tepi jalan. Tak boleh nak jual. Sebab apa? Sebab suasana pada waktu itu. Walaupun kita mungkin ada Jabatan Pertanian, Mardi apa sebagainya itulah, Fama dan sebagainya, tapi kita tak boleh nak buat. Pengurusannya tak ada. Dan saya mengharapkan dengan pembentukan yang dipanggil program Pusat Pengumpulan, Pemprosesan dan juga Pembukusan ini betul-betul membantu petani di kampung-kampung. Bukan memberikan peluang kepada konglomerat semakin terus kaya-kaya. Saya tak nak macam itu. Kita kena tolong rakyat yang berada di kampung-kampung untuk meningkatkan pendapatan mereka. Ini yang penting. Sebab apa? Sebab kita sedia maklum bahawa apabila dipanggil Syarikat Peneraju, dia tentu ada kemampuan untuk program-program yang berkenaan, untuk dapatkan pengumpulannya, proses, bungkus, dan kita pastikan benda tu boleh dieksport ke luar negara. Ini perkara yang amat penting kepada pendapatan, dan kita sedia maklum antara pendapatan negeri Johor antara yang terbaik dalam masa pandemik ini adalah pertanian, hasil pertanian, dan kita boleh pertingkatkan.
Cuma apa yang kita dapat laporan daripada rakyat kampung-kampung tentang pertanian ini, harga baja dengan harga racun sangat tinggi. Melampau tingginya. Berganda-ganda naiknya. Bagaimana dari segi kawalan? Apa tindakan kerajaan? Membiarkan harganya naik begitu rupa. Saya mengharapkan, para yang ini mengharapkan bahawa kalau katakan memang tak boleh kawal dari segi sudut ini, kena fikirkan tentang subsidi baja dan juga racun kepada pihak yang petani-petani kampung ini, petani-petani kecil ini. Supaya dalam mereka bukannya ada sampai 100-200 hektar, 50 hektar, tak ada. Di kampung-kampung kadang-kadang adalah 2-3 hektar. Jadi kalau bajanya mahal, racunnya mahal, hasilnya seberapa mereka dapat. Jadi perkara ni saya mengharapkan pihak yang berkaitan, Jabatan Pertanian dan yang seumpamanya dapat membantu. Dan saya ingin bertanya, ingin penjelasan daripada Esko yang berkaitan, adakah Jabatan Pertanian mempunyai rekod jumlah petani mengikut daerah supaya memudahkan urusan bantuan dan pengumpulan hasil dapat diselenggarakan dengan kemas dan lancar? Ada rekod. Kalau dapat rekod, dapat tahu ikut daerah, itu adalah yang terbaik untuk membantu rakyat. Para 51 inisiatif ketiga pengeluaran produk tenusu. Saya nak mengingatkan kepada kerajaan. Kita pernah ada pengalaman di peringkat nasional. Kerajaan Malaysia memperuntukkan 250 juta untuk NFC. Antara ladangnya berada di Labis. Kalau kita pergi tengok Labis, apa jadi? NFC. Akhirnya bebas begitu sahaja. Beri pada kroni yang tak ada pengalaman. Saya nak mengingatkan kepada pihak kerajaan. Pertama sekali, ada tak rekod sama ada Bumi Putera ataupun bukan Bumi Putera yang terlibat dalam bidang tenusu ini? Saya ada rekod dia. Dan kalau boleh, mereka yang ada pengalaman ini yang kita bantu. Mereka yang ada pengalaman ini yang kita pertingkatkan pengeluarannya. Bukan sekadar peningkatkan susunya, tetapi produk susu tadi boleh dipelbagaikan. Kalau kata tadi kelapa sawit di Indonesia, daripada buah biji kelapa sawit boleh jadi gula. Kita biji kelapa sawit buat sabun. Ni makin maju kajian-kajian. Dan perayaan ini mengharapkan bahawa senarai pengusaha-pengusaha ternak tenusu di Johor ni, sama ada Bumi Putera ataupun bukan Bumi Putera. Dan apakah bentuk-bentuk bantuan sebelum ini yang telah diberikan kepada mereka untuk memastikan penternak tenusu ini boleh bersaing, kerana kita tahu ini juga antara produk yang besar hasilnya untuk negeri. Para 52 untuk meningkatkan pengeluaran agromakanan di Johor seluas 12,461 hektar disediakan. Kami di peringkat DH dalam perbincangan dengan Yang Berhormat Menteri Besar, kita cadangkan ada 18,000 hektar. Ini lebih besar rasanya, 12,000 hektar. Alhamdulillah. Walaupun dia terbuka di banyak daerah, perkara yang pertama yang Parlimen ingin menjelaskan daripada kerajaan bahawa jenis perjanjian dengan orang yang ataupun syarikat ataupun individu yang akan dapat tawaran ini, jenis perjanjiannya. Kalau perjanjian tadi untuk tanam durian, dia tanam durian lah. Kalau perjanjian tadi untuk tanam nenas lah. Jangan ada yang bila dah diberikan perjanjian dengan keluasan yang agak baik, agak besar, 100 hektar ke 200 hektar, tiba-tiba janji nak tanam A,
dia pergi tanam kelapa sawit. Ini maklumat yang kita ada, bukan kita tak ada. Dan ada yang dulunya tidak mengikut perjanjian, dalam surat perjanjian terima projek ini. Apakah langkah kerajaan dah ambil kepada mereka ini? Yang dululah, yang dulu-dulu. Sebab kita mengharapkan mereka yang betul-betul menerima tanah kerajaan yang ada ini, mereka menggunakan untuk kepentingan kerajaan, untuk pengeluaran makanan yang boleh mengurangkan ekspor daripada luar negara. Saya pada hari ini ingin supaya dapat diperjelaskan jenis-jenis tanaman yang nak ditanam. Dan pastikan yang menguruskan ini adalah pemberian ataupun anugerah kepada mereka yang betul-betul berkelayakan. Bukan kerana kedudukan, bukan kerana apa-apa. Sebab kita sedia maklum bahawa bila pengurusan tentang bentuk-bentuk begini sangat dekat dengan urusan-urusan yang saya sebut awal tadi, iaitu rasuah. Yang berhormat Tuan Speaker, tentang kerang-kerangan, saya pada hari ini ada maklumat sedikit tentang satu program yang dibuat oleh seorang petani yang berjaya di negeri Johor. Kita tak pernah dengar ikan kelah dalam sungai di negeri Johor. Selalunya ikan kelah ni kita jumpa di Kelantan, di hulu Kelantan, di hulu Sungai Terengganu, di Sabah, di Sarawak. Johor tak ada. Tapi saya terkejut bila ada satu pengusaha di negeri Johor buat usaha ternak ikan kelah. Ini satu kejayaan. Dan dia bukan orang lain, orang Melayu. Pengusaha Melayu. Saya mengharapkan pengusaha ini dapat dibantu oleh pihak jabatan yang berkaitan supaya boleh dimajukan terus. Saya tengok kalau siko tu sekilo harga 3-400. Bayangkan kalau boleh petani-petani kecil kita dengan bantuan kepakaran syarikat ini, maka makin ramai pengeluar-pengeluar berkaitan dengan ternakan kelah ini boleh dimajukan. Dan Johor menjadi pengeluar utama kelah. Walaupun dipanggil kelah yang dibela dalam kolam, tetapi dia tidak banyak bezanya. Sebab dia ada kelah yang kelah kelabu dan kelah merah. Kelah merah ni yang paling mahal. Jadi ini tuan-tuan yang berhormat Tuan Speaker, saya mengharapkan pihak yang berkaitan dapat melihat tentang pentingnya yang dikatakan agro makanan dalam negara kita, dalam negeri Johor ini, dan perlu kita berikan bantuan yang sewajarnya kepada mereka. Pada 56, Pelan Induk Digital Johor memperluaskan penjitilan Johor. Yang berhormat rakan-rakan dalam Dewan yang mulia ini, saya ingin mendapatkan penjelasan daripada Esko yang berkaitan tentang pendidikan. PMP dalam bentuk PDPR. Saya difahamkan ada bantuan yang diberikan di peringkat federal, katanya nak berikan berapa ribu peranti, dan Johor juga nak berikan peranti. Saya mengharapkan peranti-peranti yang diberi ini beri kepada mereka yang memang boleh guna. Sebab masalah kita adalah masalah capaian internet. Di kawasan Pariani ada beberapa tempat memang tak ada capaian. Pelajar-pelajar yang ada barang ni tapi tak boleh nak guna sebab capaian internet. Jadi sebab itulah kalau kita melihat di sini, saya inginkan penjelasan daripada pihak yang berkaitan, daerah mana yang paling ramai ataupun paling tinggi kehadiran murid dalam PDPR dan daerah mana yang paling rendah.
PDPR-nya paling rendah disebabkan oleh masalah capaian internet. Saya juga ingin dapatkan penjelasan daripada pihak yang berkaitan tentang pencapaian ataupun capaian internet PDPR ini yang tak dapat ni apa resolusi dia ataupun apa solusi untuk mengatasi masalah PDPR yang tak dapat, yang tak berjaya kepada murid-murid. Baru sekarang kita tahu 2020, 2021 dah tahun kedua, murid tak pergi ke sekolah. Ada yang dua minggu lepas lah, barulah ramai-ramai pergi ke kedai gunting. Masing-masing dah rambut, dah macam bukan budak sekolah. Sebab tak pergi sekolah, rambutnya panjang. Dan kita dapat lihat kesungguhan murid-murid nak pergi ke sekolah semula. Cuma hari ini kita difahamkan ada beberapa sekolah pula ditutup balik kerana COVID-19 yang berada di dalam sekolah. Jadi ini semua perkara yang kita sebagai pemimpin politik, pemimpin sama ada di pihak kerajaan ataupun kami di pihak sini, kami memikirkan tentang masalah rakyat yang perlu kita bantu bersama. Dan penjelasan daripada sini juga, saya mengharapkan bahawa apa yang dihasratkan oleh kerajaan rakyat digital dapat dicapai melalui infrastruktur yang ada di seluruh negara. Kadang-kadang kita dekat kawasan bandar pun ada yang tak ada, di tempat-tempat yang tertentu. Jadi ini perkara-perkara yang sewajarnya kita kena lihat dan kena betul-betul memberikan perhatian. Capaian internet ini kalau kita nak bangunkan ke, nak buat apa pun, cadangan daripada mana-mana pihak, fikirkan tentang kepentingan rakyat, bukan kepentingan pihak-pihak tertentu yang kadang-kadang buat projek separuh jalan. Para 67, 3,000 kit ujian kendiri kepada setiap adun. Terima kasih kepada pihak kerajaan yang menyediakan kemudahan ini. Cuma pada saya, pada Yani, seperti mana yang saya sebut di awal tadi, kalau katakan di Kota Iskandar, di Skudai, di sebelah bandar ini, penduduknya, pengundinya lebih ramai, maka dengan bilangan 3,000 ni sangat terhad kepada mereka. Tapi bagi kami, sekitar 20,000, 25,000 pengundi, penduduknya mungkin dalam 50,000, 60,000, kami masih boleh rasanya Alhamdulillah, tak ada masalah. Jadi dalam hal ini, Pari Yani mencadangkan kit pemberian kit kendiri ini diagihkan kepada adun dalam kadar 10%. 10% pengundi. Jadi kalau 10% pengundi, munasabahlah. Kalau pengundinya ada 60,000, dia boleh dapat 6,000. Kalau pengundinya 50,000, dia boleh dapat 5,000. Jadi ini antara perkara yang Pari Yani cadangkan supaya wakil-wakil rakyat boleh berkhidmat dan rakyat dapat melihat bahawa kesungguhan kita, orang politik, bukan untuk kepentingan kita. Tetapi kita dilahirkan sebagai orang politik untuk menjaga kepentingan negeri, untuk menjaga kepentingan rakyat dan juga untuk menjaga kepentingan yang lebih utama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. 1 minit ke, Wan? Ya. 1 minit lagi. 1 minit lagi. Banyak lagi ni. Sebab 3 hari tak datang. Tadi ada apa ni? Boleh YB teruskan. Speaker masih ada kat atas lagi. Terima kasih. Minta maaf Tuan Speaker. Terima kasih Ringgit. Ringgit cadang supaya 1 jam, tak apalah. Saya lebih patuh kepada speaker lah, dia duduk atas kan. Kita duduk bawah. Okey, akhir sekali lah. Para 72. Para 72, iaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle. Ini benda yang baik. Saya ucapkan tahniah kepada kerajaan Malaysia yang menjemput sekali kerajaan Johor untuk terlibat dalam perbincangan. Kenapa saya kata terbaik? Kerana kita kena melihat Johor ni ada kelebihan banyak. Banyak kelebihannya. Antara yang paling jelas kepada negeri-negeri lain,
Johor ada yang dipanggil KPJ, Kumpulan Perubatan Johor. Kita menjelajah hampir keseluruhan negeri-negeri dalam Malaysia ni. Kita boleh jadi hub kesihatan. Kita boleh tunjukkan kehebatan kepakaran kita yang ada dalam KPJ. Ini satu daripada pelaburan. Yang kedua, Johor juga kita boleh jadikan hub pendidikan kesihatan. KPJUC. Yang masa kami sebagai kerajaan, kami mencadangkan untuk KP ni macam Indonesia pula. KPJUC. Minta maaf Pak. KPJUC untuk dinaikkan taraf kepada Universiti Johor. Sebab apa? Sebab kita ada dah kepakaran di situ. Dan kita boleh menjadikan hub pendidikan berkaitan dengan kesihatan untuk zon Asia ni. Ini antara perkara yang saya mengharapkanlah. Dan insya-Allah dengan adanya yang dipanggil IMT ini Indonesia, Malaysia, Thailand ini, kita boleh pergunakan ataupun kita boleh permajukan hub-hub tertentu untuk negeri kita. Dan akhir sekali, hub berkaitan dengan halal hub makanan. Mungkin saya balik semula ke belakang, yang mana kita sedia maklum bahawa halal hub makanan di seluruh dunia, orang ataupun diperlukan lebih daripada 5 trilion USD dia punya pengeluaran makanan. Jadi andai kata Johor boleh terlibat dengan lebih baik dalam hub makanan halal ini, dan kita ada hub makanan di bawah Majlis Agama Islam dahulu. Bila saya duduk situ, saya ada terlibat di situ. Dan kita juga ada yang dipanggil yang menentukan halal haram ni. Makmal halal haram di bawah Majlis Agama Islam patutnya dipertingkatkan untuk menjadikan Johor sebagai hub halal Malaysia dan menjadi satu daripada perkara yang penting sebagai pelaburan dan juga sebagai barang-barang ekspor pendapatan negara ataupun pendapatan negeri Johor. Sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yani, begitu bersemangat sekali. Pak ni boleh cuti lagi.